Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sambung subtopik yang seterusnya iaitu ittija'uha ma'a zawjiha fi lihafin wahidin. Ittija'uha, kita maksudkan berbaringlah. Sebab dia ada dua, istilqa dengan ittija'. Istilqa ni makna baring terlentang tu. Kita meletakkan belakang badan kita di lantai, itu dia panggil istilqa. Kalau ittija' maknanya kita mengiring. Kita apa dia? Mengiring. Tak kisahlah mengiring belah kanan ke, mengiring belah kiri ke, tu dia panggil ittija'. Kalau baring terlentang, makna badan kita, belakang badan kita kena di lantai, itu dia panggil istilqa, duduk terlentang. Jadi sekarang satu topiknya, duduk mengiringnya isteri, ma'azawjiha serta suaminya, fi lihafin wahidin, pada selimut yang satu, ketika haid lah. Boleh ke tak dia duduk dalam satu selimut yang sama dengan suami ketika haid? Qala lil haidhi an tattaji'a. Bagi orang haid, yang harus bagi orang haid itu an tattaji'a. Tattaji'a. An tattaji'a ta'wil masdar mubtada' muakhar. Lil haidhi jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Boleh orang perempuan haid mengiring ia perempuan haid, boleh. Au tanama, ataupun atau pada tattaji'a, ataupun tidur ia perempuan haid ma'a zawjiha serta suaminya, suami zaujah, fi lihafin jar majrur pada selimut sifat lihafin wahidin yang satu. Boleh dia selimut dalam satu selimut yang sama, suami isteri, dalam keadaan dia sedang haid. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab selagi mana dia panggil apa? Nabi SAW sebut isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatkanlah oleh engkau, wahai suami, sesuatu melainkan jima' saja. Jadi bolehlah tidur bersama suami, bukan kena pisah tempat tidur. Itu perangai Yahudi. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun, dan sesungguhnya telah mengeluarkanlah oleh fa'il Bukhari dan Muslim, an Ummi Salamata, daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, telah berkata ia Ummu Salamah, bainama ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara aku bersama Nabi SAW tu, muttaji'atan tu hal. Saya tak dengar suara. Muttaji'atan tu hal, ay hala kauni Ummi Salamah muttaji'atan. Antara aku serta Nabi itu hal keadaan aku duduk mengiring fi khamilatin, pada satu selimut. Hidtu, telah berhaidlah oleh aku, fansalaltu, kemudian menjauhilah oleh aku. Dah aku duduk dengan Nabi SAW dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid, aku pun menjauhkan diri. Biar Nabi SAW duduk dalam selimut tu. Kemudian fa'akhadhtu, kemudian mengambillah oleh aku Ummu Salamah maf'ulun bi thiyaba haidati, akan pakaian haidku. Jadi para sahabat Nabi SAW dia ada pakaian haid yang tersendiri. Jadi bolehlah nak beramal tu. Maknanya perempuan ni kalau haid dia ada pakaiannya yang tersendiri. Seperti mana ada pakaian tersendiri ketika nak sembahyang, begitu juga ada pakaian tersendiri ketika dia haid. Maka Nabi sebut faqala, maka berkatalah, bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia pun tengok isteri dia pakai begitu, maka dia tanyalah, anu fisti, adakah haid oleh kau? Sebab tengok pakai macam tu. Qultu, maka berkata oleh aku, na'am, ya, betul. Kemudian fada'ani, maka mengajak ia Nabi akan aku. Fattaja'tu ma'ahu, maka aku mengiringlah bersamanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilati, dalam satu selimut. Mana tidur sama juga, tidak jauh. Wa hadzal haditsu, dan bermula ini hadis, hadza mubtada, al haditsu badal khabar, yadullu, menunjuk ia hadzal hadis ala taharati jismiha, jismi ummi salamata, atas sucinya badannya, badan Ummu Salamah, wa irqiha, dan peluhnya peluh Ummu Salamah, wa huwa, dan bermula dia apa dia dia kata wa huwa, dan bermula dia kaunu hadzal hadis yadullu ala taharati jismiha, tu khabar ma barang, ajma'a, yang telah ijma'lah, alaihi, atasnya, atas barang, fa'il, al-ulama'u, oleh para ulama. Maksudnya ijma' para ulama, orang perempuan haid, badan dia tidak najis. Yang najisnya tempat kena darah lah. Kena basuh tu. Tapi badan dia tidak najis. Taharah, suci. Dan peluhnya juga tidak najis. Yaqulu ibnul Munziri, telah berkatalah oleh Ibnul Munzir, wa ajma'u ala anna irqal junubi tahirun wa kadzal haidu. Telah berijma'lah oleh sekalian ulama ala, atas bahwasanya, anna irqa, isim anna, al-junubi mudhafu ilaih, tahirun khabar anna, bahwasanya peluh orang berjunub itu suci ia. Wa kadzalika irqil junubi, dan seperti di mana demikian peluh orang junub, begitu jugalah al-haidu, ay irqul haid. Al-haidu mubtada muakhar, kadzalika ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Begitu jugalah peluh orang haid juga suci. Intaha, habis. Amma ma warada fil ayati minal amri bi'tizalin nisa'i fil haidhi. Adapun barang warada, yang telah datanglah ia barang, ma mubtada, warada silah ma, fil ayati, dalam ayat Quran, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilu, jauhlah oleh engkau daripada isteri engkau. Jauh situ. Dia kata apa? Ma bayan bagi ma. Minal amri, daripada suruhan, jar majrur. Bi'tizali, jar majrur, daripada menjauhkan, an-nisa'i, menjauhi akan isteri-isteri, idhafat masdar kepada maf'ul, fil haidi, pada ketika haid, jar majrur. Maka hak tu jawab fal muradu mubtada. Maka bermula perkara yang dikehendakinya, ay fal muradu bil ayati, murad dengan ayat tersebut ialah khabar. I'tizalu wat'ihinna, menjauhi akan, berwati akan isteri-isterinya. Yang tak boleh setubuh saja. Dijelaskan dalam hadis, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ayyamal haidhi, pada hari-hari haid. Pada hari-hari apa? Pada hari-hari haid. Maka pada hari-hari haid, maka tidak bolehlah setubuh. Itu yang i'tizal situ, bukan i'tizal mutlaqa, bukan menjauhi diri secara mutlak. Sebab tu huraian terhadap makna Quran dan hadis perlu kepada huraian ulama. Kalau tak faham. Macam semalam ada orang tanya berkaitan dengan mahram nenek. Bukan mahram nenek. Dia berkahwin dengan seorang perempuan. Yang perempuan tu ada nenek. Nenek dia sebelah bapak tu adakah mahram juga? Mahram bagi apa? Mahram bagi menantu dia lah. Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan. Perempuan dia ada mak bapak. Mak bapak dia pula ada mak dia masing-masing. Jadi kira nenek lah. Adakah nenek tu mahram kepada nenek belah bapak tu? Nenek mana mak bapak tu lah. Mak bagi bapak dia tu jadi mahram ke tak bagi menantu dia, bagi suami dia. Maka seolah-olah ayat wa ummahatu nisaikum. Kalau ayat Quran lah wa ummahatu nisaikum.
dan ibu-ibu isteri-isteri engkau. Ibu-ibu isteri-isteri engkau. Jadi ibu-ibu isteri-isteri engkau dalam kitab ulama pula sebut ummahatu zaujatika. Ibu-ibu bagi isteri-isteri engkau lah. Maknanya dia akan buat contoh apa dalam kitab mereka? Ummul, ibu bagi isteri, ummul ummi. Ibu bagi ibu isteri. Maknanya nenek belah mak. Timbul persoalan, dah nenek belah bapa, iaitu ibu kepada bapaknya, mahram juga ke? Mahram jugalah. Sebab diitlakkan nenek. Maka menantu tersebut, ataupun suami dia, boleh juga sentuh dengan nenek belah mak, nenek belah pak. Kerana dia mahram sebab musaharah. Quran umum. Satu lagi. Bukan itu kita nak sebut. Jadi ummahatu nisaikum, ibu-ibu isteri tu dua aja. Nasab dan susuan. Musaharah tak kira. Dalam Quran mana dia sebut musaharah tak musaharah? Jadi wa ummahatu nisaikum umum. Seolah-olah umum habis. Ibu isteri bagi nisbah nasab, ibu isteri nisbah susuan, ibu isteri nisbah musaharah. Semua mahram belaka. Tapi kita mereka sebut dah. Ibu isteri yang mahram tu ialah ibu isteri secara nasab yang melahirkan dia dan ibu isteri secara susuan. Adapun secara musaharah dengan makna pak bagi pak dia, pak bagi mak dia ataupun pak bagi pak dia tu nikah lain, nikah banyak. Maka yang mak yang kedua tu bukan mak secara nasab, bukan mak secara susuan, tapi mak secara musaharah. Maka hak tu tidak jadi mahram kepada suami dia. Tidak menjadi mahram kepada suami dia. Sedangkan Al-Quran macam umumkan ummahatu nisaikum tu habis. Mak secara nasab, mak secara susuan, mak secara musaharah. Padahal bukan begitu. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Bermula Allah itu maha mengetahui. Wallahu a'lam.